Tema 3, Etika dan Peradaban dalam Masyarakat Kepelbagaian, dalam tajuk Akomodasi terhadap Perayaan Etnik di Malaysia. Bab 1, Pengenalan. Sebagaimana yang kita tahu, proses hubungan etnik terbahagi kepada 4 proses, iaitu segrasi, akomodasi, asimilasi dan amalgamasi. Persoalannya, apakah itu akomodasi? Akomodasi merujuk kepada penerimaan masyarakat terhadap norma dan nilai etnik lain tanpa menggugat budaya satu sama lain. Masyarakat juga bebas mengamalkan budaya tersendiri serta menyedari dan menghormati budaya etnik lain di samping mempertahankan budaya hidup masing-masing. Permasalahan serta objektif kajian. Setelah melakukan kajian bersama, kami dapat antara permasalahan kajian ialah kurang faham terhadap konsep akomodasi, hubungan antara etnik dalam kalangan pelajar yang berusingkan, serta cabaran yang perlu dihadapi untuk mengekalkan akomodasi. Bab 2. Kajian literatur. Permasalahan yang pertama merupakan kurang kefahaman terhadap konsep akomodasi. Menurut Ghazali Ahmad pada Jun 2015, hal ini berlaku kerana perpaduan nasional telah menjadi fahaman sempit dan berubah menjadi satu perlawanan untuk mendapatkan hak milik ekonomi masing-masing. Menurut Anwar Ramli pada Mac 2014, ini akan menyebabkan perpaduan yang utuh yang sering diingini rakyat Malaysia gagal dibentuk. Seterusnya, tahap kefahaman konsep akomodasi dalam kalangan mahasiswa. Setelah melakukan kajian, kami mendapati majoriti pelajar mempunyai tahap kefahaman akomodasi yang rendah. Ini dapat dibuktikan dengan majoriti pelajar hanya cenderung bergaul dengan kawan sesama etnik sahaja. Tetapi, menjelang musim perayaan, pelajar kelihatannya sangat cakna dengan adat perayaan etnik lain. Hubungan etnik dalam kalangan pelajar yang semakin merunsingkan. Menurut Dr. Tek Kok Seng, Profesor Bahasa Melayu dan Fellow Utama Institusi Kajian Etnik Kebangsaan UKM, kerenggangan hubungan antara etnik terutamanya kaum Melayu dan kaum bukan Melayu disebabkan oleh keistimewaan yang diberikan kepada golongan kaum Melayu. Namun begitu, menurut Kasim Tukiman, Oktober 2009, meskipun hal ini sudah diperjelaskan dalam perkara 153 tentang hak keistimewaan yang diberikan kepada kaum Melayu, golongan bukan Melayu tidak dapat menerima kebanyakan usaha kerajaan dan tunjang negara berteraskan adat Melayu dan agama orang Melayu iaitu Islam. Terdapat juga punca lain seperti perbezaan cara komunikasi. Pelajar lebih cenderung menggunakan bahasa ibunda apabila berkomunikasi. Pelajar juga telah terbiasa hanya berkawan sesama etnik sahaja sejak kecil dan menyebabkan mereka tidak berminat berkawan dengan etnik lain apabila sudah dewasa. Cabaran yang dihadapi bagi menjaga akomodasi. Yang pertama, wujud golongan yang menganggap hak keistimewaan orang Melayu sebagai satu bentuk penindasan ke atas kaum lain. Yang kedua, wujud pihak yang merencatkan usaha kerajaan untuk merapatkan jurang antara kaum di Malaysia. Dan yang ketiga, ada pihak yang suka mengaitkan sesuatu isu dengan adat atau resam sesuatu kaum bagi menimbulkan rasa tidak puas hati. Seterusnya ialah usaha ataupun langkah bagi mengatasi cabaran yang dihadapi untuk menjaga akomodasi. Mahasiswa sebagai tunjang mencapai hubungan sosial yang utuh. Mahasiswa memainkan peranan yang besar sebagai generasi masa depan negara. Mahasiswa juga boleh menyambut bersama perayaan kaum lain serta memahami adat dan budaya etnik lain. Seterusnya akan melahirkan generasi yang saling hormat menghormati adat budaya etnik masing-masing. Bab 3, Metodologi Kajian. Kami telah menjalankan kajian berbentuk kuantitatif yang mana melibatkan angka, data numerikal atau statistik. Hal ini kerana kajian kuantitatif lebih berstruktur, mempunyai darjah kekaburan yang minima, makna yang jelas dan bercorak linear. Sebanyak 45 sehingga 46 pelajar UTHM telah menjadi populasi sampel kajian. Kajian ini telah dilaksanakan menggunakan kaedah soal selidik melalui Google Form. Soal selidik ini terdiri daripada 20 soalan yang terbahagi kepada 4 bahagian yang akan dibincangkan di dalam bab 4 sebentar lagi. Analisis kajian ini berbentuk peratusan yang diambil daripada 45 sehingga 46 pelajar. Bab 4. Dapatan kajian. Soal selidik ini terdiri daripada 4 bahagian, di mana bahagian pertama bertujuan mendapatkan maklumat responden. Bahagian kedua berfokus kepada objektif 1, iaitu menguji tahap kefahaman konsep akomodasi daripada setiap responden. Bahagian 3 pula berfokus kepada objektif 2, iaitu mengkaji tahap hubungan etnik dalam kalangan pelajar UTHM, dan bahagian 4 fokus kepada
objektif 3 di mana mengkaji tindakan yang boleh diambil untuk memastikan akomodasi terjaga. Dalam bahagian 1, 4 soalan ditanya di mana responden diminta memberikan jantina, etnik kaum, status pekerjaan serta status semasa mereka. Bahagian 2 terdiri daripada 9 soalan yang berfokus untuk mengkaji tahap akomodasi responden. Antara bentuk-bentuk soalan ialah bertanyakan mengenai tujuan sesuatu perayaan, pakaian tradisional sesuatu kaum, perayaan bagi agama etnik kaum tertentu dan makanan tradisional sesuatu kaum. Bahagian 3 berfokus untuk mengkaji tahap hubungan antara etnik responden iaitu pelajar UTSM. Antara soalan yang ditanya adalah sama ada responden bersosial dengan kawan berlainan etnik, adakah mereka merasa pakaian tradisional penting, adakah mereka menyambut perayaan etnik lain bersama dan adakah perayaan dapat merapatkan hubungan antara etnik berbeza. Bahagian 4 pula fokus untuk mengetahui langkah mengatasi cabaran yang dihadapi untuk mengekalkan akomodasi. Hanya satu soalan subjektif diberi kepada responden. Bab 5. Rumusan, cabaran dan cadangan. Bagaimana yang kita tahu, akomodasi memainkan peranan yang penting bagi mewujudkan kesepaduan sosial dan mewujudkan masyarakat yang harmoni bagi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan negara. Antara cabaran yang menjadi benteng akomodasi adalah rakyat Malaysia sendiri yang terdiri daripada pelbagai kaum. Amatlah sukar untuk menyematkan kefahaman akomodasi di dalam rakyat yang terdiri daripada 54% Melayu, 25% Cina, 7.5% India dan 13.5% lain-lain. Kemajuan juga turut berpotensi menjadi alat penyebaran sesuatu media yang menyentuh sisi negatif perkauman. Antara penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk menjamin akomodasi ialah pihak sekolah harus mengadakan kurikulum seragam meliputi semua kaum agar generasi muda dapat bergaul dengan etnik yang lain dari kecil. Masyarakat pula harus menyelidik dahulu sesuatu perkara sebelum menyebarkan maklumat, lebih-lebih lagi yang melibatkan isu perkauman. Dan yang terakhir, pihak berkuasa perlulah menguatkuasakan undang-undang kepada mereka yang mencetuskan isu perkauman.